Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum, apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan? Selamat pagi. Selamat pagi. Bangun, bangun, bangun. Ini adalah sesi bangun secara langsung dari Rich Q Seksyen 13 Shah Alam. Bersiaran bersama dengan saya Nasrul Hadi untuk sesi yang saya rasa bagus untuk saya mulakan pada hari ini. Sebab mungkin tak terlambat lagi lah untuk topik pada hari ni. So sebelum kita go through lagi jauh, saya nak tunggu adakah anda semua sedang menonton, sudah masuk untuk menonton ataupun belum. Kita tengok balik adakah anda semua sedang menonton dengan semangat sikit pagi ni, macam tak masuk je lagi. Aduh, hai mana pergilah korang semua ni. Okay, so hari ni hari Khamis 23 Januari 2020. Tinggal beberapa hari saja lagi kami akan menganjurkan program Nak Ubah Hidup pertama kali untuk tahun 2020. So itulah nak bagi tahu kita sekarang sangat sibuk di Richworks untuk macam nak buat kenduri kahwin lah tuan-tuan dan puan-puan. So it's a little bit hectic, but I think we can manage it and we look forward lah for that big events. So bagi anda yang sedang menonton, saya nak anda semua bagi tahu adakah suara saya jelas, adakah visual saya jelas. So dua benda ni saya nak anda bagi tahu, maklumkan kepada saya. Kalau jelas, tulis itu jelas. Kenapalah makin lama bangun ni makin bangau pula jadinya. Tak berapa meriah lah. Aduh, saya rasa macam tak tahulah sesi ni patut diteruskan ke atau tak diteruskan ke. Masih dalam proses ni lah, proses kena decide balik lah sama ada kita nak go on ke atau tengok macam tak ada ni. Jelas ke tak jelas ni? Kenapa tak ada satu komen pun keluar ni? Nak tengok sekejap. Okay. So tak kisah, saya akan teruskan juga sebab tanggungjawab perlu dilunaskan. Okay, terima kasih Cik Lidiawati, Sarah, Cik Razali. Saya sedang bersiaran di 3 platform secara serentak. Di page saya Nasrul Hadi Syukran, di Nak Urus Bisnes dan juga di EFP. 3 page ni serentak. So saya tak pasti adakah anda semua okey ke tak okey. So cuma di page saya, page Nasrul Hadi, saya akan bersiaran secara seketika sebab saya nak anda go to page Nak Urus Bisnes, close loop Nak Urus Bisnes. Macam mana nak join adalah www.nakurusbusiness.com/group www.nakurusbusiness.com/group. Anda yang di page Nasrul, saya akan pindahkan anda nanti sekejap lagi ke grup Nak Urus Bisnes. So anda kena pindah sendiri, bukan saya pindahkan. So saya akan tutup di page saya, anda pergi ke Nak Urus Bisnes, ataupun anda boleh sekarang terus je pergi ke Nak Urus Bisnes sebab bila-bila masa saja saya akan off di page saya Nasrul Hadi Syukran. Saya saja je nak kejutkan anda, nak bagi anda bangun. So pergi terus ke sana. Di page Nak Urus Bisnes, Puan Syafinas Abu Bakar, apa khabar? Lama tak jumpa. Masih lagi gambar memegang kek tu. Sedap kek dia, saya pernah rasa kek dia. Terima kasih Puan Syafinas. Lama dah tak bertegur. Kalau you pergi NUH ke? Kalau Puan Syafinas pergi NUH, nanti tegur saya. Semua orang yang pergi NUH tegur saya. Kalau boleh bagi tahu bila tegur tu, sebab saya selalu nampak anda semua dekat komen di FB. So bila tegur saya, kalau nama anda lain daripada nama FB, bagi tahulah. Saya lah yang ni. Ni macam contoh, selalu saya ada cikgu Kapten Muhammad Hanis nama Anis. Muhammad Anis ni pun selalu confuse saya lah bahasa Jawi ni. Macam mana you buat lah bahasa Jawi ni? Letak nama profil bahasa Jawi dia dekat grup EFP. Okay. So topik hari ni, topik dia agak santai. Saya tak terlalu teknikal sangat. It's just that since masih lagi bulan Januari, saya rasa sangat sesuai untuk saya teruskan mengingatkan anda tentang apa benda yang nak dicapai untuk tahun ni. Topik pada tahun ni adalah apa yang anda nak capai untuk tahun 2020. Kita nak bincangkan apa yang anda nak capai dengan 3 aspek. Yang pertama adalah dari segi kewangan bisnes. Yang kedua dari segi nak set target dan magic numbers. Dan yang ketiga adalah dari segi diri sendiri, persediaan diri sendiri. Sebab ramai orang dia ada impian dari segi kewangan bisnes, dari segi dia ada magic numbers. Sebab kewangan bisnes tu dia dah capai,
dengan ada magic numbers, dia akan support lah. Tapi dua benda ni takkan dicapai. Dua benda ni takkan dicapai jika anda tidak sedia diri sendiri. So ini adalah salah satu benda yang kita nak grip anda untuk pagi ni. Dan saya harap anda yang berada di page saya, page Nasrul Hadi, sekejap lagi saya nak mulakan topik. Saya harap anda pergi pindah ke grup Nak Urus Bisnes. Pindah sekarang ke grup Nak Urus Bisnes. Sebelum saya off dekat page saya, pergi ke page Nak Urus Bisnes untuk dengar tentang topik hari ni dengan tentang 3 ni. Tentang 3 ni iaitu apa yang anda nak capai untuk tahun 2020 dari segi kewangan bisnes, dari segi target, magic numbers, dan juga yang ketiga dari segi persediaan untuk diri sendiri. Macam mana pula saya cakap 2030 kan? Okey, guna font Jawi. Ada font Jawi Okey, so saya akan tamatkan di page saya, page Nasrul Hadi. Jom join saya. Kalau anda ada dalam support group EFP pun boleh pergi EFP ataupun di Nak Urus Bisnes. So setiap pagi saya akan buat macam ni lah. Sebab saja je nak kejut. Dekat page saya memang ramai followers, tapi saya nak bincang benda ni dekat dalam satu grup kita aja. Kolam, boleh? Lama tak masuk. Mak Isah pergi masuk dekat EFP, Mak Isah. Okay, saya nak tutup di page Nasrul ni. Puan Era Benama, saya rasa you pernah pergi EFP kan? Masuk dekat grup EFP. Ataupun masuk dekat Nak Urus Bisnes. Okay? Yang di page Nasrul, jom. Pergi sekarang dekat page Nak Urus Bisnes. Okay? So yang di Nak Urus Bisnes dengan di EFP, tunggu kejap. Cakap sebelah, tunggu kejap. Okay? Terima kasih. Kita pergi sekejap ke sana. Assalamualaikum di page Nasrul. Okay. So kita sambung lagi di page Nak Urus Bisnes dan juga di EFP. Okay, boleh sambung? Boleh. Okay, cakap orang sebelah. Ready. Teaser je kat page Nasrul Hadi. Yes, teaser. Cikgu Kapten. Yes, Cikgu Kapten. Terima kasih Cikgu Kapten. Nanti jangan lupa tegur saya. Puan Noni Ayub. Ada Sinar Lanting. Ada Sinar Lanting yang buat Sinar Lanting tu. Sinar Lanting tu siapa? Siapa Sinar Lanting? Nama dia siapa? Nama betul dia. Saya selalu confuse nama dia. Saya lupa nak sebut. Bangun. Aduh, lupa nak suruh bangun. Langsung staff saya kat depan ni terus terbangun lah dia. Okay, so hari ni kita akan basically topik yang saya cakap tadi lah untuk 2020. So sebelum saya mulakan, saya nak minta bantuan anda semua. Tolong share dengan tekan love dengan like. Tekan love dengan like selaju mungkin. Tekan love dengan like. Tekan love like. Belanja saya. Ini bayaran untuk saya buat live hari ni. Pagi-pagi saya buka live ni setiap hari, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan senang. Dan hari ni genap sebulan. 23. Genap sebulan dah buat live. Tepuk sikit. Tepuk sikit untuk semua orang. Bukan untuk saya, untuk anda. Sebab hari ni genap sebulan sejak habis EFP saya live di grup EFP. Setiap hari saya dah live setiap hari di grup EFP. Alhamdulillah. Ada 1-2 hari je lah saya kantoi. Sebab itu pun sebab fly. Kalau tidak, saya rasa setiap hari saya live sebenarnya. Gila lah. Memang gila. Setiap hari saya dah live sebulan. 30 hari dah, Alhamdulillah. Sejak habis EFP 20 hingga 22 Disember dulu. So hari ni dah 23. So consider dah sebulan lah. Ada sehari tu je sebab saya pergi Shenzhen, saya rasa. Hari lain semua saya live hari-hari. Alhamdulillah. So ini adalah berkat sokongan anda juga. So okay, terima kasih Mak Isah. Dia cakap, best juga baca Mak Isah ni. Mak Isah cakap apa? Mak Isah dia cakap dia dah buka kilang, konsisten tengok duit baki, tahu apa dibuat bila tengok baki account. Good job Mak Isah, good job. Berikan tepukan kepada Mak Isah. Mak Isah ni bagus ni. Dah jumpa kilang yang ada pintu. Okay, Mak Isah ingat tak sama pergi EFP baru-baru ni? Mak Isah dia tengah cari kilang. Ada dah pintu dia agaknya. InsyaAllah. Okay, terima kasih Mak Isah. Minta maaf kalau gurau. Cakap orang sebelah, gurau pun tak boleh ke? Terima kasih Cik Dinver Razak. Dia kata dapat gaji. Alhamdulillah dapat gaji. So dah sebulan ni agak-agaknya bagi mereka yang hadir EFP atau pernah hadir kelas saya, apa-apa kelas lah. Apa pencapaian yang anda dah capai? Cuba tulis kat situ. Cuba tulis apa yang anda dah capai macam Mak Isah tu. Sebelum saya pergi ke topik ni. Boleh sekejap. Apa yang anda dah capai?
Apa yang anda dah berjaya capai, apa anda dah berjaya breakthrough. So cuba tulis sambil-sambil kita run the session. Sebelum kita start. Allah. Sebelum kita start the session. Puan Oli kata gaji nak naikkan. Okey, terima kasih. Kena denda lah macam tu tuan. Gaji yang kantoi. Apa benda tu? Oh, kena denda sebab tak live 1 hari. Aduh, mana boleh. Janganlah macam tu. Macam nak ganti balik. Bukan boleh kodok pun. Okey, so apa yang anda dah capai? Okey? Okey, sementara menantikan anda menaik apa yang anda dah capai, kita cerita pasal topik pada hari ni. Okey. Topik pada hari ni adalah dari segi kewangan bisnes. Okey. Dari segi kewangan bisnes yang pertama, maksudnya apa yang anda nak capai untuk tahun 2020 ni, kita nak cerita pasal kewangan bisnes yang pertama. Okey. Tulis itu satu. Selamat pagi Cik Emilia Yusof. Tulis itu satu, tulis satu. Okey, nombor satu adalah, kalau dari segi kewangan bisnes, anda kena tanya diri anda. Okey. Dia persoalan, dia lebih hari ni banyak persoalan. Saya tak terlalu share, that's why saya nak anda yang kongsi anda punya achievement. Dan apa yang hari ni saya nak anda fikirkan adalah, anda dah buat perancangan belum tentang duit bisnes ni? Dah merancang ke belum? Dah merancang dulu bisnes ni. Nak pastikan apa duit bisnes sentiasa ada. Apa perancangan anda? Perancangan anda tentang duit bisnes. Ada apa yang anda rancangkan untuk setiap hari dapat duit bisnes ni? Itu yang pertama. Yang kedua, tentang perancangan dari segi kewangan bisnes ni, anda dah start rekod belum duit keluar masuk? Dah start belum? So hari ni ada yang dah start dah cakap dah. Macam Cik Nurli Ibrahim di Nak Urus Bisnes, hari-hari masuk duit dalam bank dan belanja seminggu sekali. Yes, bagus. Yang Puan Nur Sarat Asyah, pencapaian dah boleh tengok duit dalam akaun tanpa diusip. Guna yang wajib tunggu gaji setiap bulan macam staff yang lain. Wow. Gila lah. Semua orang dah start buat something. Puan Oli Razak, ejen dah bertambah. Bagus. So maksudnya anda dah start buat dah. Yang kedua, anda dah start ambil gaji belum? Ada yang dah start ambil gaji. Macam Nur Sarat Aisyah, dia dah start ambil gaji. Bagus. Itu benda-benda yang betul anda buat sekarang. Okey, apa lagi? Adakah anda dah asingkan perbelanjaan bisnes dengan perbelanjaan peribadi? Dah start asing ke belum? Mungkin dah start. Ada ramai yang dah start. Bagus. Anda dah start ada accounting system belum? Untuk rekod secara accounting supaya anda boleh keluar P&L dengan balance sheet. Supaya anda boleh tahu bisnes anda untung ke rugi. So dah start ke belum semua benda ni? So tanyakan diri sendiri benda soalan-soalan ni. So saya tengok ramai yang dah start buat. Alhamdulillah, ramai yang dah dah betul-betul follow lah apa yang dah dipelajari. Sama ada datang ke kelas, especially yang datang EFP, senanglah nak follow. Sebab obviously you all dah start buat. Dah ada ilmu, dah memang implement apa yang betul. Tapi bagi mereka yang tengok video pun dah start buat, belum pernah pergi kelas lagi, itu pun otai juga. Itu pun macam good job lah macam ni lah. Gempak. Ni Cik Emilia Yusof, Tuan Nas, duit yang masuk hari-hari kita key in dalam petty cash record atau key in dalam record cash in out? Sebab duit petty cash saya deposit asing. Petty cash bukan kena masuk duit dalam bank. So dia adalah duit float. So dia kena record duit keluar masuk. Kena record asing. Dia tak termasuk dalam the main anda punya cash flow punya record tu. Kalau pernah pergi kelas cash flow saya, Cik Emilia Yusof pernah pergi ke? Kalau pernah pergi, dan saya ada bagi template untuk petty cash. Kalau belum pernah pergi, mungkin boleh consider untuk pergilah. Sebab dekat dalam tu dia lebih spesifik sikit. Saya ajar tentang cash flow under petty cash ni. Okay, itu tentang dari segi kewangan bisnes. Puan Noni Ayub, bagus. Dah dapat supplier yang boleh ambil dulu, bayar kemudian. Wow, that one good job. That one super, Puan Noni. Terima kasih. Puan Noni ni saya suka semangat dia. Dia kalau pergi kelas senyum je. Walaupun dia kena tembak dengan saya, dia senyum juga. Terima kasih Puan Noni. Student supplier ni, tak silap saya. Betul lah, supplier lah. Dah dapat supplier. Bagus. So actually you all dah buat something yang bagus, yang betul setiap dah sejak masuk tahun baru ni. So insyaAllah saya rasa yakin benda ni akan membantu anda untuk betulkan tahap kewangan bisnes anda. So it's obviously something yang saya rasa tak pernah terfikir you all nak buat. Tapi bila you dah start buat sikit, dah adalah dia punya kesan dia. Bagus. Cakap orang sebelah, good job. Cakap orang sebelah, bangun. Cakap sebelah, bangun.
Okey tak okey? Boleh saya teruskan? Hari ni kita banyak macam borak santai lah. Saya tak nak bagi point sangat. Saya nak macam mana? Saya nak bagi kredit dekat anda lah. Sebab anda yang buat bekerja. Bukan saya buat kerja. Saya buat live je. Saya cakap je. Saya just bagi peringatan. Saya macam recorder lah. Bagi tahu macam ni. Pengumuman. Macam tu lah. Morning Tuan Rizal Sapari. Selamat pagi. Parti cash rekod asing. Sebab datang AP lah ada company Sdn Bhd. Dah rekod dah hari. Terima kasih Cik Ra'ai Razak. Macam nak sebut ni. Terima kasih Puan ke Cik, saya tak pasti. Tapi terima kasih sebab dah start rekod Sdn Bhd. Wow, maksudnya bisnes besar ni. Dah boleh jadi Sdn Bhd. Bagus, good job. Puan Nurdiana dah belajar urus team buat akaun yang betul. Walaupun belum 100% betul. Tak apa. Sebenarnya kan, saya nak bagi tahu satu rahsia lah. Saya bagi tahu satu rahsia. Rahsia dia adalah kalau anda pasal akaun, sebenarnya tak akan dapat pun 100% tepat buat akaun. Tak akan dapat pun 100% tepat buat akaun sebenarnya. Sebenar-benarnya. Dalam accounting tak ada pun boleh dapat 100% tepat. Sebenarnya. Sebab itulah kita buat mana yang terbaik je. Untuk pengetahuan anda lah sebenarnya. Sebab yang tepat ni kadang-kadang hanya Tuhan saja yang tahu. Kita sendiri pun tak tahu. Ni Tengku Azri. Tuan Nas, boleh ke kita reduce percentage OPE 40%? Sekejap. Dan naikkan, boleh ke kita reduce OPE 40%, naikkan percentage PBT? Dia sebenarnya macam ni Dia sebenarnya macam ni tuan. Pasal you kata nak reduce percentage OPE. As long as you punya PBT tu wujud, okey lah. PBT, tahu tak? Orang yang tak pernah pergi kelas, dia tak tahu OPE ke PBT. Dekat EFP, you all tahulah. OPE, PBT ni, basically, itu guideline yang saya bagi dalam kelas. Yang saya bagi tahu tentang PBT tu profit before tax ataupun net profit before tax. PBT bukan pihak berkuasa tempatan. Jangan salah sebut pula. PBT bukan pihak berkuasa tempatan. PBT adalah profit before tax. So macam tadi Tuan Tengku Azri tanya, adakah boleh buat macam tu? Macam mana turunkan meaning OPE tu 40%. Dia macam ni lah. You nak adjust lah macam mana pun. Yang penting at the end of the day you ada profit. Isu dia adalah yang saya bagi dalam kelas tu, itu hanyalah guideline. Tapi saya suka untuk bagi tahu yang setiap industri berbeza. Ada bisnes dia tak boleh capai pun gross profit ratio ataupun GP margin tu jadi 60%. Ada orang tak boleh. Memang industri tu memang agak sukar. Bukan kata tak boleh langsung, tapi dia akan ambil masa. Dia akan ambil masa sedikit. Tapi as long as yang bottom line tu, tahu tak bottom line tu apa? Yang bawah sekali tu, iaitu profit tu. Profit tu ada nombor, nampak nombor, then anda okey lah. Kita ajar anda dalam kelas supaya anda ada pemahaman yang macam mana nak nampak flow tu. Bagi anda yang tak pernah hadir kelas, mungkin anda akan macam blur-blur sikit. Mungkin anda macam tak boleh connect. Tapi tak ada isu. Anda boleh saja tanya tim kita macam mana nak join kelas. Sebab tahun ni kita macam buat kelas tu macam berterusan. Even macam minggu depan pun kita akan ada kelas EFP lagi. Dalam skala yang tak sebesar biasa. Tapi masih lagi ada ramai peserta akan hadir. Retail shop tak boleh sampai 60%. Itu mungkin juga retail shop sebab dia agak... Sebab barang tu margin dia kecil. Macam ada contoh, dia basically macam ni. Ada business, dia akan nampak untung dengan main volume. Faham Dia kena jual lebih banyak. Ada business, sebab margin dia besar, dia tak perlu jual banyak untuk dapat nampak duit. Anda kena faham benda ni. That's why kena hadir kelas. Dalam kelas saya explain dengan lebih terperinci. Saya explain dengan lebih spesifik. That's why saya suka kalau buat kelas. Saya tengok anda datang, anda bagi tahu kita ada perbincangan dua hala, orang kata. Okey. So yang tadi yang pertama tentang perancangan bisnes, perancangan kewangan bisnes anda dari segi kewangan bisnes, itu yang pertama. Tentang apa yang anda nak capai untuk tahun 2020. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, adalah nak capai tahap kewangan yang best ni, ada satu cara. Satu cara yang paling mudah. Yang saya rasa benda ni biasa dah diulang banyak kali. Dan bagi mereka yang hadir EFP, hadir Smart Cash Flow, kita siap bagi lagi cara dia macam mana nak capai kewangan yang bagus dengan menggunakan kaedah magic number. Magic number, okey? Magic number.
Okey, Puan Maslina Daud, FMB berapa margin yang sihat tuan? Kejap lagi tanya balik sebab saya takut saya terlepas poin saya ni. Kejap lagi Puan Maslina, habis je poin yang kedua. Ni poin yang kedua sekejap lagi, habis je poin yang kedua ni Puan tanya balik. Bagus juga ni sebab tu ada sebahagian dengan magic number. Saya nak jawab tu. Saya memang nak jawab tu. Okey, kejap Saya macam ada komen tak naik ni. Okey. Okey. Magic number. Magic number ni dalam bahasa bunyi dia magic number lah, tapi sebenarnya bunyi yang paling jelas sekali adalah target. Target berapa you nak capai, berapa sales you nak capai. Kalau anda Spire ataupun Titanium, obviously especially Titanium. Ada ke Titan yang tonton ni? Saya pun tak pasti, tak perasan lagi. Titan yang menonton, kalau anda menonton, sempat menonton nanti, Titan tentang magic number ni sangat-sangat kena strong, sangat kena grip. Sebab Dr. Azan sendiri dah bagi tahu dah. Selalu dah bagi tahu dah dengan anda berapa sebenarnya anda punya sales tahunan yang anda kena capai, especially untuk tahun 2020. Dan daripada situ anda kena tahu macam mana nak capai daripada tahunan jatuh kepada bulanan, jatuh kepada mingguan, jatuh kepada harian. Sampai boleh sampai boleh setiap jam pun kita boleh ada magic number kita, target. Target. Target tu penting. Dia sebenarnya dari atas tau. Kalau anda nak cerita pasal magic number ni, bila kita set magic number, kita set dengan tahunan dulu. Setiap tahun sales kita berapa, ditarget. Jatuh kepada setiap bulan berapa sales kita. Jatuh kepada setiap minggu. Jatuh kepada setiap hari. Dan boleh jatuh kepada setiap jam. Itu dia punya beauty of mathematics. It's always, you can always get the last number, the last digit number that you want to achieve. Mungkin sampai ke tahap setiap detik berapa sale kena buat. Sampai ke tahap macam tu sekali. Ada bisnes yang macam tu tapi tu international. Ini dia bisnes yang melibatkan transaksi tu masuk setiap masa lah. Itu ada, sebenarnya ada. Tapi of course kita tak nak lah buang masa terlalu macam detail sangat sampai macam tu. Sampai buang masa sampai kita analyse sampai kita paralyze. Kita tak nak macam tu Tuan Cikgu Captain ni selalu tag Tuan Eddie Aswan. Ada hubungan something ke Tuan Eddie Aswan ni dengan Cikgu Captain? Saya sukalah tengok. Tuan Eddie Aswan adalah salah seorang kita punya Titanium. Toke Dina, produk Dina. Terima kasih Cikgu Captain, rajin dia tag. Contoh ni Cikgu Captain ni, dia dekat nak urus bisnes, dia tag semua orang kawan-kawan dia. Bagus. Saya rasa dia satu hari nanti akan jadi orang yang berjaya, lebih berjaya daripada sekarang. InsyaAllah, amin. Bukan dia seorang je, saya cakap semua orang akan jadi something, akan capai apa yang anda nak capai, especially untuk tahun 2020 ni. So ingat magic number ni. Dan satu lagi saya lupa nak cakap. Saya ulang balik, magic number ni ada satu yang saya terlepas tadi, adalah tahunan setiap kuarter. Saya lupa setiap kuarter. Setahun ada berapa kuarter? Ada 4 kuarter. Q1, Q2, Q3, Q4. So tahunan, kuarter, bulanan, mingguan, harian, jaman. Saya tak kena jaman. Tak adalah. Dah lain, kalau tambah B lain jadi pula. Jam. Target saya dah capai 2 minggu pertama 2020. Yes, Pelamin Bajet Terengganu. Lama tak jumpa. Tiba-tiba dia terus keluar. Cerita pasal pencapaian dia terus keluar. Dulu dia selalu komen. Terima kasih. Wow, Pelamin Bajet Terengganu. Cik Pelamin Bajet Terengganu ni. Cik ke tuan? Saya dah confused dah. Lama tak bercakap dengan dia. Good job. Itu sebab macam mana dia tahu 2 minggu pertama. Dia dekat EFP. Dia bagi tahu dia dah capai 2 minggu pertama. Good job. Sebab dia dah track dah 2 minggu. Itu kepentingan magic numbers. Wow. So anda dah plan dah. Wow. Gempak. Saya rasa macam bangga. Macam nak menangis dah. Betul. Seriously. From the bottom of my heart. Really macam. Wow. Gempak gila. Sebab dah capai dah. Okay. Good job. Saya rasa sangat bangga dengan Cik Pelamin Bajet Terengganu ni. Kena bagi. Nanti pergi NUH. Saya rasa you mesti pergi NUH ni. Tolong tegur saya dengan. Saya lah Pelamin Bajet Terengganu. So that saya tahu boleh bila cik atau tuan komen, saya boleh bagi tahu. Okey, boleh cakap nama yang sebenar. Okey. Kalau nak tulis sini pun lagi baguslah. Okey. Good job. Cakap sebelah good job untuk semua orang. Terima kasih Tuan Cikgu Captain. On the way balik kampung. Baik-baik balik kampung. Balik kampung? Sempat ke nak pergi NUH Cikgu Captain? Ke tak pergi NUH? Okey. Bagus. So itu poin yang kedua. So poin yang ketiga. Puan, okey, Puan Pelamin Bajet Terengganu. Okey, Puan, terima kasih. Yang ketiga. Okey. Bila kita nak capai something, ini satu benda yang saya cerita sikit tentang pengalaman sendirilah.
Pengalaman sendiri, bila saya nak capai something untuk tahun ni, saya perasan satu. Tahun ni saya sangat-sangat sibuk kena buat live. Pagi kena buat live, petang ada sesi kopi panas dekat page Richworks dan juga Instagram Richworks Official. So, setiap hari saya kena buat live. So apa yang berlaku saya perasan saya kena buat sesuatu, especially untuk persediaan ke NUH ni. Dia makan saya punya tenaga. Saya perlu tenaga tinggi, saya perlu buat sesuatu dan saya akan insyaAllah akan buat something. Habis NUH ni saya nak buat something lah. Sebelum ni saya try untuk buat something untuk persediaan. Tapi habis NUH saya kena plan untuk jaga kesihatan, jaga kena buat kerja lebih pantas, kena mental kena strong, kena buat something lah dari segi spiritual, kena build up. Sebab saya perasan tenaga tu makin lama makin susut. Satu, usia semakin meningkat. Tu sebab kadang-kadang bila buat live tu, apa orang kata, perkataan yang dilontarkan tu kadang-kadang ke laut pula. So macam macam tak kena kan. So saya akan start untuk jaga. So untuk anda kena ada dari segi persediaan diri sendiri. Januari ni mungkin tenaga anda tinggi, tapi nanti bila sampai hujung tahun takut tak sempat pula. Takut dah macam dah tak larat dah. Sedih tak dapat pergi wedding banyak, belum ada team bagus, sedang create team. Tak apa Puan, saya rasa Puan dah buat something yang betul. Puan tengah bina team Puan tengah buat sesuatu yang baik. Saya doakan Puan, insyaAllah mungkin Puan Spire ke Pelamin Bajet Terengganu? Puan Pelamin Bajet Spire ke? Kalau Puan Spire, doakan boleh pergi Titan lah. Sebab dah capai dah tu, satu bulan nak sampai 56,000. InsyaAllah dia akan capai. Kita doakan untuk dia supaya dia capai. Bukan untuk dia je, saya nak doakan untuk semua orang boleh capai apa yang anda nak capai untuk 2020 ni, especially untuk permulaan tahun, bulan Januari ni. Sempat lagi nak buat something. Okay, of course kita nak anda punya komitmen juga. Nanti share something. Saya dah share lah something tu pasal kesihatan saya. Puan Noni kena jagalah. So anda pun semua kena jagalah kesihatan. Sebab kita banyak komitmen tahun ni. Sebab dari segi komitmen, kita kena ada komitmen tentang masa, dari segi duit dan juga tindakan. So ni semua kita kena jaga, tuan-tuan dan puan-puan. So anda nak capai something, persediaan diri sendiri ni, komitmen anda tu kena tip-top lah. Sebab kadang-kadang kalau kita tak nak, kita lemau. Mungkin bulan 1 kita okey, masuk je bulan 2 dah macam lemau, masuk bulan 3 tak tahu lagi. Mungkin bulan 2, bulan 3 okey. Dia macam ni lah, nak pergi ke bulan puasa tu, Ramadan, nak masuk raya tu, tenaga okey. Cuma nanti masuk bulan 6, kalau mungkin tak sampai target lagi, kita takut. Kita tak nak macam tu. Kita nak kita punya energi, persediaan kita tentang diri sendiri okey. Macam Puan Pelamin Bajet Terengganu ni, bagi nama lah, ya Allah. Susah benar lah. Susah betul lah saya nak tahu nama. Dia Spire. InsyaAllah satu hari nanti boleh pergi Titan. Memang itu persediaannya lah, daripada Spire ke Titan. Itu cara kami draw anda punya customer journey di Richworks. So lagi satu last untuk persediaan diri sendiri. Of course kita banyak sangat benda dekat dunia ni yang kita kena capai. Kita banyak sangat benda baru yang berlaku. Banyak advancement ataupun knowledge baru yang dapat. Apa yang saya nak anda buat, tuan-tuan dan puan-puan, adalah jangan berhenti tuntut ilmu. Jangan berhenti datang kelas. Jangan berhenti baca. Jangan berhenti dengar, tengok video siapa-siapa yang anda nak tengok. Itu je satu cara untuk anda upgrade ilmu anda. So untuk persediaan diri sendiri, anda kena upgrade ilmu. Itu saya faham. Sangat-sangat faham dan saya sangat-sangat jelas. Dan Ustaz, saya bulan depan habis je NUH, habis je EFP saya. Puan Rohayu, terima kasih Puan Rohayu. Dapat juga tahu nama. Terima kasih Puan Rohayu. So saya just nak bagi tahu nanti bulan pertengahan bulan 2 saya akan pergi kelas. Saya akan pergi kelas tentang bajet 2020, kelas cukai. Memang betul, mungkin anda cakap bajet 2020 bukan dah lama ke bentangkan. Tapi dia adalah kelas taxation yang saya memang kena pergi setiap tahun. Disebabkan jadual saya sangat padat, saya akan pergi yang the latest. Macam kita ada Sifu tax kita, guru master tax kita, saya kena pergi kelas tu. Saya akan pergi kelas tu untuk macam finale lah. So macam bila pergi kelas yang last ni, bajet ni dia ada banyak kelas. Tapi bila saya pergi yang bulan 2 ni, basically ni adalah kelas terakhir, dia menceritakan tentang bajet. So kalau ada perubahan pertengahan tu,
saya dapat tangkap dulu siap-siap. So itu satu benda yang best lah. So saya look forward untuk pergi ke kelas tu pada 12 hingga 13 Februari. Siapa nak join saya? Janganlah, tak payahlah join kelas cukai tu. Korang pening kepala je. Ramai orang kalau join kelas tu, kalau saya pernah bawa orang yang tak berapa, bukan practitioner, pening kepala dia orang. Tapi saya support lah, support. Tapi memang kelas yang saya hadiri tu sangat teknikal tentang taxation. Tapi saya memang tak ngantuk lah kelas tu. Saya memang sangat excited lah bila datang kelas cukai macam tu. So saya look forward lah untuk pergi kelas tu. InsyaAllah saya tengah pitch Tuan Haji Jerry untuk join saya. So saya harap dia akan join lah. So baru dapat join live. Terima kasih Cik Kina Sumit. Dah nak habis dah sebenarnya ni. Tapi tak apa, nanti anda tengok balik dari mula. So basically itulah saya nak bagi tahu. Satu lagi untuk persediaan diri sendiri tahun ni, pastikan anda dah daftar bisnes. Tadi ada yang dah daftar Sdn Bhd, Cik Rai Razak, Cik ke Puan saya tak pasti. Dia dah daftar Sdn Bhd. Bagus, good job. Dan persediaan untuk tahun ni juga adalah sedialah untuk bayar cukai. Bayar cukai 2019. Untuk bayar cukai 2019 sedia. Kita akan start cukai tu, dia punya starting adalah pada bulan 2. Anda kena submit EA form kepada staff. Bulan 3 kena submit borang E. Bulan 4 kena submit borang BE. Bulan 6 kena submit borang B. Banyaklah borang kena submit. So that's why apa yang saya akan buat minggu hadapan, minggu ni NUH nak ubah hidup bersama dengan mentor kesayangan kita iaitu Dr. Haji Azwan Osman. Minggu depan kita akan ada bersama dengan saya di EFP pada 31 hingga 2 Februari. 31 Januari sampai 2 Februari. So saya buat kelas EFP 2 bulan tuan-tuan dan puan-puan. 2 bulan, bulan 1 sampai bulan Februari. Macam tak kelakar je kan, gelak seorang-seorang kan. Buat kelas EFP 2 bulan, gempak gila. Taklah, 3 hari 2 malam. So kita akan buat kelas EFP di Shah Alam insyaAllah. Lokasi semua dah ada. Siapa yang nak join, boleh join lagi. Sempat lagi, bagi mereka yang dekat grup EFP ni, sempat lagi untuk anda recharge sebenarnya. Kami galakkan anda recharge untuk EFP, ada harga istimewa. Bagi mereka yang tak hadir kelas EFP dah lama dah. Anda yang dalam kelas EFP ni tahu, dalam grup EFP ni ramai yang dah lama tak pergi kelas EFP. Pergi datang balik. Orang kata recharge balik. Especially anda yang dah 2-3 tahun dulu masa zaman Tuan Haji Jerry run kelas EFP. Dengan saya berbeza. Saya style saya lain, Tuan Haji Jerry lain. So apa salahnya tengok pula macam mana saya run. Terima kasih Tuan Firdaus Suliman. Dia kata Alhamdulillah dah daftar perniagaan, dah buka akaun bank kuning. Terima kasih. Nak buka bank di merah pula. Okay, good job. Terima kasih Puan Rai Razak. Saya akan bayar cukai. Saya serah pada company secretary untuk bantu. Sangat padu. Good job. Really good job. Actually you all semua buat saya bangga. Kadang-kadang saya rasa macam okay, terharu bila tengok ada orang masih dalam support group AFP. Dia share lagi dia punya win. Teruskan share. Bagi bakar semua orang. Jangan bagi grup tu sendu. Tu sebab saya hari-hari buat live. Grup ni tak sepatutnya sendu, grup EFP ni. At least saya buat live. Saya tunaikan saya punya tanggungjawab. Sama juga dekat grup nak urus bisnes. Tapi you all janganlah sendu. Sebab saya memang buat live hari-hari kan. So ini value yang kami berikan kepada anda tuan-tuan dan puan-puan. So saya harap anda boleh join saya untuk EFP. Actually bulan 2 pun saya masih busy juga. Kami tengah pilih satu tarikh lagi untuk run kelas cash flow dengan cost analysis sekali lagi. Kami akan run lagi. Just run sajalah. Kami tahu kami memang kena run. So kami akan buat yang terbaik. Apa yang berlaku adalah untuk bulan 2 juga saya ada satu kelas cukai. Saya dah lama tak buat kelas cukai ni. Saya akan ada kelas urus cukai pada 29 Februari. Saya memang ada kelas tu. Yang saya baru kemarin saya bincang pasal kelas urus cukai ni dengan tax consultant kami. Kelas ni memang akan jadi sangat gempak gila. Saya seriously excited nak run kelas cukai tu. Sebab saya ada project best saya nak buat masa tu kelas cukai ni. So kalau you all nak tahu macam mana nak submit cukai yang betul untuk tahun ni, better you daftar untuk kelas tu. Lama lagi, memang betul lagi sebulan lebih. Yuran murah je. Bukan pasal murah, berbaloi. Saya tak charge mahal pun kelas tu. Dan saya betul-betul sangat excited nak run kelas tu. Kalau
projek ni jadi untuk tahun ni, gila lah. Memang gempak gila. Saya memang excited gila nak run kelas cukai tu. Tak pernah saya rasa sangat excited. Seriously, 29 Februari. I'm looking forward to that date for me to conduct that session. So, terima kasih Puan Marsina Daud. Saya pun dalam proses nak bayar cukai tertunggak selepas ni dapat ilmu. Terima kasih. Terima kasih Tuan Amin Din Shah. Baru daftar enterprise. Lepas ni nak buka akaun pula. Wow, good job. Elite X bila? Baik Tuan, saya akan bayar cukai serat. Okey. Elite X, Cik Kina Samit. Okey, boleh PM team kita Elite X. Ni team Elite X ni. Tolong bantu. Elite X, kita ada package kita. Anda akan diberitahu bila anda perlu hadir kelas. For the time being, anda just subscribe saja. Dapat tengok semua video yang ada, insyaAllah. Bila waktu anda kena pergi kelas tu, kami akan jemput anda. Kami dah reserve dah seat untuk anda. So, teruskan connect dengan Elite X. Okey, Tuan Firdaus Suliman, dah start ada magic bag. Terima kasih. Memang magic betul kan bag tu. Gempak. So, Cik Nick Roslina, dia nak kelas cukai. Okey, tim saya akan bantu. Puan Marsina Daud, daftar dengan tim kita. Yes. So, minggu depan, just nak to recap, sebelum saya tamat sesi pagi ni, minggu ni ada kelas NUH bersama dengan Dr. Azian Osman. Minggu depan ada kelas EFP, kelas saya selama 2 bulan. 3 hari 2 malam, 31 Januari sampai 2 Februari. 3 hari 2 malam, kelas EFP saya lagi. Bagi anda di support group EFP, kalau anda nak recharge, ini waktunya. Sebab ada banyak benda kita nak share. And then, 29 Februari, saya akan ada kelas urus cukai. Yang mana insyaAllah akan lebih padu sebab saya baru balik pergi kelas cukai juga. So, itu saja untuk pagi ni, tuan-tuan dan puan-puan. Saya ucapkan anda, doakan anda kaya dan berjaya. Saya sangat harap anda boleh hadir ke kelas saya secara live sebab saya rasa bila dekat live lagi senang untuk berinteraksi, lagi senang nak kenal dan lagi senang nak berikan informasi yang lebih jelas. So, saya doakan anda kaya dan berjaya. Jangan lupa tonton saya lagi petang ni di sesi kopi panas di page Richworks dan juga Instagram Richworks. So, Tuan Nas, margin sihat untuk FMB, jangan lupa. Margin sihat untuk FMB. Gross profit COS paling tinggi pun 45. Paling tinggi, itu paling tinggi. Paling tinggi saya bagi 45. So maksudnya GP margin anda untuk FMB, Puan Maslina, sepatutnya 55. Minimum 55. Cuba. Sebab Tuan Aizat dah berjaya buat. Dulu dia pun susah juga. Sebab kalau anda punya margin 50, COS 50, margin 50, takut. Bahaya, sangat bahaya, diparas bahaya. Mungkin anda beroperasi, at the end bottom line anda loss. So kita tak nak macam tu. Kita tak nak rugi kita semua sukakan duit sebab duit boleh membantu kita untuk bersedekah lebih banyak, zakat lebih banyak dan banyak lagi benda lain kita boleh buat. Okey. So itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana menonton saya dari mula sampai habis. Saya doakan anda sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Take care, jumpa saya bila waktu kita boleh jumpa. So jangan lupa tegur saya di NUH nanti. Take care. Assalamualaikum.